Kita sebenarnya uh, duduk berbincang di bawah usul ke-61 ini. Dan dua contoh daripada usul ini kita telah bincangkan. Hari ini kita hanya akan membincangkan tentang contoh yang oleh kerana contoh ketiga ni termasuk di bawah usul ke-61, jadi kita kena ulang balik apa itu usul ke-61. Seperti mana yang sahabat-sahabat sekalian dapat lihat pada skrin ni, usul 61, dan mudah-mudahan semua dah dapat nota ni, sambungan kepada perbincangan yang lalu. Usul ke dan perangainya, dan supaya ia tidak menjadi jahat neraka. Dua akhirnya daripada Nabi SAW, kita boleh letakkan di bawah usul ini. Daripada Nabi kononnya menyuruh atau memerintahkan lelaki atau suami supaya buat begini terhadap wanita. Kalau kita buat begitu, kira-kiranya wanita itu tidak akan terdidik dengan baik. Mungkin perangai dia itu tidak elok. Jadi seolahnya ini salah satu proses pendidikan yang dipesan oleh Nabi SAW supaya lelaki akan tak mahu isteri atau anak-anak perempuan itu jadi derhaka atau rosak akhlaknya di kemudian hari, kena ikut cara-cara ni. Soalannya begitu ya. Jadi sejauh manakah kesahihan? Sebab hadis-hadis yang seperti ini ada banyak juga. Jadi kita perlu tahu, sebab itu perlu ada usul berkenaan dengan hadis-hadis seperti itu. Yang sebenarnya tidak ada yang sahih. Satu pun tidak ada yang macam ni. Setelah mengungkapkannya, Al-Bazzar berkata, ini sahaja isnad yang kami ketahui daripada Ali bagi hadis ini. Maknanya sealim Al-Bazzar itu, muhaddis yang terkenal itu, mengarang kitab begitu besar, Musnad Al-Bazzar itu, dia yang dia tahu kalau daripada Ali, ini saja. Ini saja. Dia sebut ringkas begitu saja. Dia tidak buat komentar. Boleh baca? Silakan. Soalan ada? Boleh baca? Okey, sebenarnya terdapat dua orang perawi yang cukup bermasalah dalam isnad itu, membuatkan ia menjadi sangat dhaif dan mungkar. Mari kita lihat siapakah mereka berdua itu. Yang pertama, Qais bin Ar-Rabi'. Dia seorang perawi cukup teruk ingatannya. Sayyul hifz, yang matruk, dhaif dan kaki pusing. Kaki pusing ni apa? Jawal. 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 Yang kedua, kaki pusing ni mana? Banyak tak betul lah. Buat kerja tak betul lah. Ya. Teruskan. Yang dalam sanad dia ni, saya dah garis ni, Qais. Jadi Qais ni Qais bin Ar-Rabi'. Yang kedua, teruskan. Yang kedua, Ali bin Zaid bin Jud'an. Okay. Dia juga seorang perawi. Jud'an. Okay. Dia juga seorang perawi dhaif meskipun terkenal sebagai ulama. Jadi makna dalam penilaian ulama hadis ni, mesti kalau kata ulama tu dia terus kuat, tak mesti. Bahkan imam sekalipun kadang-kadang pada penilaian mereka tidak kuat. Ni dia ni, walaupun dia ni terkenal sebagai salah seorang ulama, tapi dhaif. Ali bin Zaid bin Jud'an, ini yang saya garis ni, tengok ni. Ali bin Zaid bin Jud'an. Kita macam di sini sebut gini saja dah. Macam mana kita tahu? Kita tahulah daripada punca-punca yang lain lagi. Dia ni yang tabaqah mana, perawi, peringkat ataupun tabaqah mana.
Daripada situ kita tahu, kita dapat pastikan. Kalau tak sebut habis pun nama dia tu kita tahu kan. Macam sini sebut Qais saja. Qais mana yang dimaksudkan? Sanad lain juga. Begitu caranya. Teruskan. Soleh, teruskan. Yang kedua, meskipun ada beberapa saluran riwayat bagi hadis ini, namun tidak ada satu pun daripadanya sahih. Ia diriwayatkan daripada Ali, Anas dan Al-Awwam bin Haushab. Yang ketiga, hadis Ali diriwayatkan melalui dua saluran. Yang pertama, saluran Sa'id bin Musayyab daripada Ali. Daripada saluran inilah hadis contoh ketiga di atas dikemukakan. Perbincangan tentang sanadnya telah pun berlalu sebentar tadi. Jadi kan, kena ingat ya, Al-Bazzar kata sejauh pengetahuan dia, setakat yang dia tahu, kalau daripada Ali tak ada, ini saja sanadnya. Sedangkan kita tengok ni, bila kita bincang ni, ada lagi beberapa sanad lain lagi. Begitulah. Jadi macam mana seorang muhaddis besar tak tahu, tiba-tiba ada lagi. Maknanya pelik lah tu, ganjil lah tu. Gitu. Teruskan. Yang kedua, saluran Hasan al-Basri daripada Ali. Ia diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dalam Al-Afrad, Ibn Mandah di dalam Al-Fawaid dan lain-lain pengarang. Di dalam isnadnya ada Mirdas, Abu Bidal Al-Ash'ari dan juga Qais bin Ar-Rabi'. Kedua-duanya perawi sangat dhaif. Lihat di bawah ini lafaz hadisnya bersama-sama sanadnya menurut apa yang dikemukakan oleh Ibn Mandah di dalam Al-Fawaid. Jadi oleh kerana lafaz dia tu berbeza sedikit dan setengah-setengah tempat pada sanad dia tu berbeza juga. Jadi perlu kita kemukakan supaya kita dapat melihat secara menyeluruh, tidak satu saja. Mungkin kita akan dapati melalui saluran lain tu lafaz dia lebih lengkap dan lebih menjelaskan makna dia. Dengan sebab itu perlu kita tengok juga kepada riwayat yang lain. Walaupun Al-Bazzar dah kata dah tadi, ni kalau daripada Ali tak ada dah saluran yang lain. Yang dia tahu itu saja. Bermakna yang ni pun dia tak tahu ni. Dia tak tahu. Tapi dalam kitab lain ada. Kita nak tengoklah yang dia tak tahu tu hadisnya macam mana. Silakan. Yang Arab ni tak pandai saya baca malah dah. Baik, saya baca ya. Haddatsana Muhammad bin Mansur ibni Abil Jahm Al-Syi'i qala haddatsana Abi Mansur bin Nadr ibni Ismail qala haddatsana Abu Bilal qala haddatsana Qais bin Ar-Rabi'. Cuba tengok tadi kan, Qais, dia sebut Qais saja. Ini Qais bin Ar-Rabi' dalam sanad ini. An Abdullah bin Imran Al-Madaini an Amr bin Ubaid Al-Basri عن الحسن البصري قال قال علي بن أبي طالب قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أي شيء خير للمرأة قال ولم يكن عندنا لذلك جواب فلما رجعت إلى فاطمة عليها السلام قلت يا بنت محمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا عن مسألة فلم ندري كيف نجيبه فقالت وعن أي شيء سألكم فقلت قال أي شيء خير للمرأة فقالت فلم تدروا ما الجواب فقلت لها لا فقالت ليس خير للمرأة من ألا ترى رجلا ولا يراها فلما كان العشي جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إنك سألتنا عن مسألة فلم نجبك فيها قال فقلت له ليس للمرأة شيء خير من ألا ترى رجلا ولا يراها فقال ومن قال ذلك فقلت فاطمة عليها السلام فقال صدقت innaha bid'atun minni. Cuba tengok ni. Jadi hadis yang dikemukakan oleh Al-Bazzar tadi ringkas sangat. Ini lebih lengkap lagi daripada itu. Dengan sebab itu kita kena tengok juga.
Dan dengan kita melihat kepada riwayat ini, kita tahu di mana puncanya. Apa puncanya. Baik, sini Saleh boleh baca. Silakan Saleh. Teruskan. Maksud Hasanul Basri meriwayatkan, kata Ali bin Abi Talib, pernah pada suatu hari Nabi SAW bertanya kami, keadaan macam manakah yang paling baik untuk wanita? Kata Ali, kami tidak dapat menjawab soalan itu. Bila aku pulang kepada Fatimah alaihissalam, aku berkata, wahai anak perempuan Muhammad, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bertanya kami satu soalan. Kami tidak mempunyai jawapannya. Maka tanya Fatimah, tentang apakah baginda bertanya kamu? Kataku, dia bertanya, keadaan macam manakah yang paling baik untuk wanita? Kata Fatimah, kamu tidak tahukah apa jawapannya? Kataku kepadanya, tidak. Maka berkatalah Fatimah, keadaan paling baik untuk wanita ialah ia tidak melihat lelaki dan lelaki juga tidak melihatnya. Apabila petang, kami bertemu pula dengan Rasulullah SAW. Ketika itu aku berkata, wahai Rasulullah, engkau telah bertanya kami satu soalan. Kami belum lagi menjawab soalan itu. Lalu aku berkata, keadaan paling baik untuk wanita ialah ia tidak melihat lelaki dan lelaki juga tidak melihatnya. Mendengar jawapanku, baginda bertanya, siapakah yang cakap begitu? Kataku, Fatimah alaihissalam. Maka teruslah Nabi SAW bersabda, benar katanya itu. Sesungguhnya dia, yakni Fatimah, adalah sebahagian daripada itu. Ini yang tersebut dikemukakan oleh Ibnu Mandah. Di dalam kitabnya Al-Fawaid. Dalam kitabnya Al-Fawaid. Jadi itu kandungannya lebih banyaklah berbanding riwayat Al-Bazzar itu. Tapi ia melalui Hasan Al-Basri, bukan melalui Sa'id bin Musayyab seperti riwayat contoh ketiga di atas. Walau bagaimanapun cerita yang sama lah tu, kira-kiranya cerita yang sama. Baik, kita nak lihat apa komennya. Teruskan. Setelah membukakannya, Ibnu Mandah berkata, Arab lagi malah. هذا حديث غريب من حديث الحسن البصري عن علي عن فاطمة عليهما السلام تفرد به أبو بلال الأشعري عن قيس بهذا الإسناد. Bermaksud ini adalah hadis gharib, yakni dhaif Hasanul Basri daripada Ali, daripada Fatimah alaihissalam. Abu Bilal al-Ash'ari berseorangan dalam meriwayatkannya dengan isnad ini daripada Qais. Itu komentar Ibnu Mandah. Sekadar itu saja. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab lama yang mengandungi riwayat-riwayat seperti ini kan, dia tidak membuat banyak sangat komentar berkenaan dengan sanad dia tu. Sekadar begitulah. Jadi ini kerja ditinggalkan untuk orang lain. Jadi orang lain, ahli-ahli hadis yang lain boleh bincangkan dengan lebih detail lagi. Seperti kita akan lihat nanti, di sini perbincangannya. Baik. Terus. Boleh. Boleh Maulana. Ditinjau dari sudut ilmu riwayat hadis, sanad hadis ini amat teruk. Isi kandungannya juga membuktikan kepalsuannya. Hasanul Basri tidak sempat bertemu Ali bin Abi Talib kerananya sanad itu terputus di situ. Perawi pertamanya jelas seorang Syiah. Ia benar-benar menggambarkan hadis Syiah. Abu Bilal dan Qais bin Ar-Rabi' kedua-duanya memang dhaif. Amr bin Ubaid pula seorang tokoh Mu'tazilah di Basrah. Ia dianggap sangat lemah. Jadi walaupun dia tokoh Mu'tazilah, bagi ulama hadis dia sangat lemah. Kemudian cuba tengok sanad ni. Di awal lagi dia sebut ni. Muhammad bin Mansur ibn Abil Jaham Asy-Syi'i. Ada jelas lagi dia Syiah dah. Mula-mula lagi tu. Sanad dia dah sebut dah. Jadi kita tahulah benda ni puncanya mari daripada mana. Tahu. Teruskan. Baik. Setiap kali nama Fatimah disebut, pasti akan disebutkan selepasnya alaihassalam. Ini adalah salah satu tanda Syiah yang amat jelas. Sayyidina Ali yang terkenal bijaksana itu tergambar di dalam hadis ini seperti seorang yang sangat lemah akalnya. Jawapan Fatimah yang ini sekejap.
Ini semua benda yang kita kena perhati. Bagi orang-orang yang belajar dirayah hadis, benda-benda ni kena perhati semua. Sayyidina Ali ni tokoh, bukan sebarangan orang, cendekiawan. Tiba-tiba benda macam tu pun dia tak tahu. Lemah sangat. Nampak. Dia riwayat Syiah ni memang itu salah satu ciri-cirinya. Kadang-kadang dia menampakkan Ali tu lebih sangat. Kadang-kadang dia turunkan kedudukan Ali tu rendah sangat. Sehingga tidak sesuai dengan keadaannya yang hebat, yang sedia dimaklumi itu. Sebagai tokoh pujangga Sayyidina Ali itu tiba-tiba. Ini salah satu ciri riwayat Syiah. Begitu. Tetapi walaupun riwayat Syiah, perawi-perawinya Syiah ada di dalam kitab Sunni. Di dalam kitab-kitab tokoh-tokoh Sunni, itu antara benda yang mengelirukan. Tapi kepada orang yang belajar tak jadi masalah semua ni. Teruskan. Baik. Jawapan Fatimah yang dipuji oleh Nabi SAW itu bercanggah dengan sekian banyak dalil-dalil yang sahih, termasuk Al-Quran. Itu merupakan salah satu unsur nakarah yang terdapat di dalamnya. Gitu. Jadi sekejap. Hadis ni kalau ada unsur nakarah dipanggil. Apa unsur nakarah itu? Unsur mungkar. Mana teruk sangat. Dia bercanggah dengan Quran. Itu unsur nakarah. Kalau kita perhati hadis ni, bandingkan dengan Quran, banyak tak sama. Bercanggah lah, bertentangan. Lepas tu bercanggah pula dengan hadis-hadis yang sahih. Itu tak boleh. Itu sifat hadis yang teruk atau bermasalah lah tu. Begitu. Teruskan Saleh. Yang keempat, hadis Anas dikemukakan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya. Di dalam sanadnya ada perikah hadis. Yang kelima, hadis Al-Awwam bin Yang kelima, hadis Al-Awwam bin Hausyab daripada Ali pula mu'dal atau munqati'. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab Al-Iyal. Kitab Al-Iyal. Al-Awwam bin Hausyab telah meriwayatkannya secara balag, iaitu dengan lafaz balaghani. Dia tidak menyebutkan dengan jelas siapa sebenarnya yang memberitahu cerita itu kepadanya. Jadi kalau sebut balaghani begini, kecuali orang-orang seperti Imam Malik, riwayat itu dianggap sahih. Kalau tidak, itu semboyan, itu tanda kedhaifan hadis itu. Kedhaifan. Mana paling tidak dhaif. Kalau ambil kira yang lain-lain lagi, dia tidak dhaif lah, bukan sekadar dhaif saja. Tapi kalau tengok dari sudut penggunaan lafaz riwayat itu pun, dari sudut ilmu riwayat, menunjukkan ia satu riwayat yang dhaif, begitu. Kemudian seterusnya yang keenam ni, saya nak minta orang lain lah pula baca. Siapa boleh baca? Silakan. Kita ada peluang ni, kalau Soleh saja penat dia pula kan. Siapa lagi nak baca? Silakan. Saya baca Maulana. Ni siapa ni? Wan Zahidi. Wan Zahidi daripada mana? Sekejap Putrajaya, sekejap Melaka, ni sekarang Melaka ni. Oh gitu. Nah, kita boleh belajar duduk di mana-mana pun boleh kan? Saya pun tidak di Kelantan ni pun boleh juga. Kalau tidak, kalau kita tak belajar cara begini, susahlah, cuti dah lah hari ni. Gitu kan? Itu kelebihannya. Baik, sekarang kita boleh merasa kelebihannya. Silakan Wan Zahidi. Yang keenam Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata-kata Fatimah? Keadaan paling baik untuk wanita ialah ia tidak melihat lelaki dan lelaki juga tidak melihatnya. Apakah tidak melihat susuk tubuh satu sama lain atau tidak melihat wajah dan rupa paras walaupun dalam keadaan tertutup aurat atau tidak melihat aurat? Tidak pula dijelaskan. 7. Sekiranya yang dimaksudkan dengan kata-kata Fatimah yang begitu dipuji oleh Rasulullah SAW itu ialah tidak melihat susuk tubuh satu sama lain atau wajah dan rupa satu sama lain walaupun dalam keadaan tertutup aurat dan menjaga batas-batas syariat, maka itu bercanggah dan bertentangan dengan sekian banyak nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih
serta amalan para sahabat baginda. Teruskan. Di bawah ini diperturunkan beberapa firman Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan hadis contoh ketiga di atas memang bercanggah dengannya. Pertama, firman Allah di dalam Al-Quran ketika menceritakan pertemuan Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan dialog yang berlaku di antara mereka berdua. Qila laha dukhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Bermaksud dikatakan kepadanya, yakni Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia melihat lantai istana itu disangkanya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya, berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin, yakni berkilat, terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, oh Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri dan sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Suratul Namli ayat 44. Sekejap. Jadi di sini aku berserah diri itu terjemahan kepada aslam tu. Bila aslam tu mana dia masuk Islam lah. Balqis tu, Ratu Balqis tu dia masuk Islam. Ini berdasarkan Quran ini dia memeluk agama Islam. Itu wa aslam tu ma'a Sulaiman. Sulaiman tu memanglah dia Islam, bahkan Nabi, Rasul. Dia pun Islam juga. Daripada sini. Jadi maknanya ini dialog ni, pertemuan ini, baik. Sila baca lagi seterusnya. Apakah Nabi Sulaiman alaihissalam telah bercakap dengan Ratu Balqis tanpa langsung melihat susuk tubuhnya atau tanpa mengenali siapa Balqis, Ratu Saba itu? Firman Allah, wa kashafat an saqaiha, yakni dan disingkapkannya kedua betisnya. Pula apakah hanya semata-mata cerita Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tanpa dilihat oleh sesiapa pun perbuatan Balqis menyingkapkan kedua betisnya itu baik oleh Nabi Sulaiman sendiri maupun oleh mana-mana lelaki lain. Apakah begitu maksudnya? Apakah ini cerita ni sebenarnya tak ada siapa pun yang lihat keadaan itu? Semasa berlaku, sama ada Nabi Sulaiman ke ataupun orang lain ke yang mengiringi dia tu tak lihat ke benda tu? Itu kan dah bercanggah tu. Kalau kita kata Nabi Sulaiman sendiri melihat, dan seorang Nabi melihat, takkan salah. Takkan keadaan tidak terbaik dia berlaku kepada dia, seorang Nabi, Rasul. Gitu. Itu cara berdalil, berhujah dengan Quran itu. Daripada situ kita tengok ajaran yang disebutkan oleh Fatimah tadi, kononnya itulah ajaran Nabi SAW tidak benar. Sebab tak boleh. Itulah kita katakan ada unsur nakarah di dalamnya itu. Ada percanggahan yang teruk dengan Al-Quran. Teruskan lagi. Yang kedua, firman Allah di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dengan dua orang anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam dan dialog yang telah berlaku di antara mereka. Walamma warada ma'a Madyana wajahada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إنه خير من استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين. Ya, silakan. Terus. Bermaksud, dan ketika dia yakni Musa sampai di telaga air negeri Madian, dia dapati di situ sekumpulan orang-orang lelaki sedang memberi minum, yakni binatang ternak masing-masing. Dan dia juga mendapati di belakang mereka dua orang wanita yang sedang menahan kambing-kambingnya. Dia bertanya, apa hal kamu berdua? Mereka menjawab, kami tidak dapat memberi minum yakni kepada kambing-kambing kami sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak masing-masing, sedang bapa kami adalah seorang yang terlalu tua umurnya. Teruskan. Maka dia yakni Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka, kemudian pergi ke tempat teduh lalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kemudian salah seorang dari wanita dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami. Maka ketika Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku, yakni mengenai dirinya, berkatalah orang tua itu kepadanya, janganlah engkau bimbang, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu. Teruskan. Salah seorang di antara wanita yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, yakni mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Surah Al-Qasas ayat 23 hingga 26. Apakah segala-gala yang berlaku di antara Nabi Musa alaihissalam dan dua orang anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam itu tanpa masing-masing daripada mereka melihat satu sama lain? Teruskan. Tidak wajar sama sekali anda mengatakan bahawa syariat dalam dua kisah yang dikemukakan di atas adalah syariat yang hanya berlaku pada zaman sebelum kita, syar'u man qablana. Kerana itu kita tidak terikat dengannya. Jadi tak betul kalau orang kata begitu. Jangan pula ni cerita lama, ni syariat lain. Jangan kata begitu. Tak kena kalau kata begitu. Sebab mengikut kaedah usulnya, syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang dahulu juga merupakan syariat untuk kita. Begitu. Teruskan. Bukankah kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran itu juga untuk dijadikan petunjuk, peringatan dan pelajaran bagi orang-orang berfikiran sihat sepanjang masa? Maka pendapat yang benar dalam masalah ini ialah syariat orang sebelum kita yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga merupakan syariat untuk kita selagi syariat kita tidak membatalkannya. Antara buktinya ialah firman Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika allazina hadallah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Bermaksud mereka, yakni nabi-nabi itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka turutlah olehmu, yakni wahai Muhammad, akan petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk, yakni Al-Quran yang aku sampaikan itu. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. Al-An'am ayat 90. Jadi cukuplah setakat tu. Orang lain pula, saya nak minta orang lain pula baca sambung ni yang ketiga ni. Ini bukti lagi riwayat itu bercanggah dengan Quran. Jadi bila bercanggah dengan Quran itu tanda mengaruhlah, tak betul. Tak boleh
melangkau, melepasi, melintasi ataupun mengatasi Al-Quran, mana-mana hadis pun. Maka kalau hadis yang sahih dia akan sesuai, cukup sesuai, selari dengan Al-Quran. Berbeza dengan hadis contoh ketiga yang kita sedang bincangkan sekarang. Jadi oleh kerana perbincangan ini agak panjang juga, saya nak orang lain pula lah baca supaya tidak penat seorang-seorang tu. Silakan, siapa nak baca pula? Ya, silakan. Ada peluang. InsyaAllah saya baca Maulana. Siapa ni? Zulkifli Nordin. Zulkifli Nordin daripada Kedai Mulung. Kedai Mulung ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pula firman Allah di dalam Al-Quran mengenai nabinya yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Bermaksud tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isteri yang ada, isteri-isterimu yang ada itu, dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baharu meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali hamba-hamba perempuan yang engkau miliki. Dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Surah Ahzab ayat 52. Allah sendiri mengatakan meskipun kecantikannya menarik hatimu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui tentang kecantikan seseorang wanita sehingga tertarik hati kepadanya? Adakah tanpa melihat wajahnya, sedangkan wajah adalah pusat kecantikan pada seseorang manusia, baik lelaki maupun wanita. Jadi tentulah tengok. Jadi di mana hadis tadi kata keadaan paling baik lelaki tidak melihatnya dan perempuan tidak melihat lelaki? Mana? Sedangkan Nabi sendiri pun tengok. Kalau tidak dia nak tahu macam mana cantik ke tidak perempuan itu. Jadi kecantikan itu antara sebab yang antara perkara yang membuatkan seseorang lelaki itu tertarik hati dengan seseorang perempuan. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini menunjukkan melihat bagaimana. Jadi kalau yang dua tadi kita kata itu nabi-nabi dahulu, ni tentang nabi kita sendiri. Nabi kita sendiri. Jadi kalau nabi sendiri pun tidak kata tak melihat lah, tak melihat perempuan tidak melihat, tak benar, canggah dengan Quran itu. Teruskan yang keempat, teruskan Zul'ith. Nombor 4, firman Allah di dalam surah An-Nur tentang keharusan lelaki melihat bahagian yang nyata daripada tubuh seseorang wanita bukan mahramnya, di samping arahan supaya lelaki dan wanita menundukkan sebahagian daripada pandangan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو ما ملكت إخوانهن أو بني إخوانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menahan sebahagian daripada pandangannya daripada memandang yang haram dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat 30. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya menahan
sebahagian daripada pandangannya daripada memandang yang haram dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu berjaya. Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Allah Terus. memerintahkan supaya orang-orang mukmin, baik lelaki maupun wanita, supaya menahan atau menundukkan sebahagian daripada pandangan mereka. Yang diperintahkan ialah menahan atau menundukkan sebahagian daripada pandangan, bukan semua sekali pandangan dengan memejam terus mata. Bahagian sekejap Zul'ain. Yaghuddu min absarihim. Dia ada min di situ. Bukan yaghuddu absarahum, tidak. Tapi yaghuddu min absarihim. Sama juga perempuan. Yaghudduna min absarihin. Min, ada min. Dia padahal boleh kalau nak kata, tak salah. Yaghudduna absarahunna. Tapi dia bubuh. Dia letakkan min di situ untuk apa? Untuk menunjukkan bukan semua pandangan ini tak boleh. Bukan semua pandangan ini berdosa. Tengok apa pun berdosa, tidak. Tengok yang tidak salah, tidak haram, tidak berdosa. Boleh tengok pun. Itu maksudnya. Bukan, kalau tak boleh langsung, tunduk maksudnya, pejam mata lah. Siapa suruh pejam matanya? Begitu. Teruskan. Bahagian tubuh lelaki dan wanita pula tidaklah kesemuanya haram dilihat. Ada bahagian-bahagiannya yang boleh saja dilihat walaupun tentunya dalam batas-batas dan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Kalau seluruh tubuh wanita perlu ditutup dan memang sedia tertutup semuanya, apa artinya Allah memerintahkan lelaki supaya menahan dan menundukkan pandangannya? Jika dilihat sekalipun, tentu sekali tidak akan kelihatan apa-apa boleh menggoda lelaki. Kalau Allah juga melarang, kalau seorang perempuan tu tutup semua, tak nampak apa. Jadi apa makna suruh tunduk lagi? Suruh tunduk ni makna ada bahagian-bahagian yang tak boleh dilihat lah. Ataupun ada keadaan-keadaan itu walaupun pada asalnya boleh dilihat, tapi timbul nafsu ataupun perkara yang tidak baik. Pada ketika itulah perintah ini. Kalau wanita itu sepenuhnya tak nampak apa pun, apa makna suruh tunduk? Suruh tunduk tu sendiri menunjukkan ada tempat-tempat yang tak boleh dilihat. Gitu maksudnya. Walaupun sesama lelaki katakanlah terdedah aurat, kita nampak, kena palingkan pandangan itu. Itu maksudnya. Bukan tak boleh lihat langsung, tidak. Lelaki atau perempuan pun bukan begitu. Teruskan. Allah juga melarang wanita memperlihatkan kepada bukan mahramnya perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Yang zahir daripada tubuh mereka menurut jumhur ulama semenjak zaman sahabat sehingga ke hari ini ialah muka dan kedua belah tangannya. Termasuk juga kakinya. Ia tidak haram dilihat oleh lelaki asing. Oleh itu tidak perlulah ia ditutup dan ditudung sehingga tidak kelihatan seperti bahagian-bahagian tubuhnya yang lain. Kiranya menutup muka itu wajib atas wanita, nescaya ia telah disebut dengan jelas oleh Allah seperti dia telah menyebut dengan jelas tentang menutup bahagian belahan leher bajunya melalui firman-Nya bermaksud, dan hendaklah mereka menutup bahagian belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Itulah sebabnya Ibnu Hazmin telah mengemukakan ayat ke-31 surah An-Nur yang dibentangkan di atas tadi berkata, Allah telah memerintahkan mereka, para wanita, supaya menutup bahagian belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Firman Allah ini merupakan nas yang terang tentang perlunya wanita menutup aurat, bahagian leher dan dadanya. Ia juga merupakan nas yang terang tentang keharusan wanita membuka mukanya.
Tidak mungkin sama sekali erti yang lain difahami daripada firman Allah itu. Lihat Muhallash juzuk 3 muka surat 279. Jadi ini jelas tu, illa ma zahara minha. Kecuali yang zahir daripada tubuh mereka itu. Itu yang dimaksudkan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Tuhan tak kata wal yadribna bi khumurihinna ala wujuhihinna. Dia tak kata begitu. Ala juyubihinna. Cuba tengok di sini. Kalau boleh saya nampak senang sikit saya nak tunjuk. Kalau perempuan-perempuan tu lagi bagus tengok. Mana peserta-peserta kita, sila tampil ke depan. Sila tampil ke depan. Dah ada depan. Cuba tengok ni. Cuba tengok saya nak tunjuk ni kan. Saya nak tunjuk ni. Ni kain. Kalau perempuan ni. Ni kala. Wal yadribna bi khumurihinna. Ni belahan dada. Ada hilang. Ada online. Belahan baju. Belahan baju biasalah di sini. Macam-macam fashion baju tu dia belah sini. Bentar ke apa? Jadi daripada kepala yang jadi Nabi khumurihinna ala juyubi. Sini di tudung. Nah, ala juyubi disebut sini. Kalau muka tu kena tudung, wal yadribna bi khumurihinna ala wujuhihinna wa juyubihinna. Gitu. Kenapa Tuhan tak sebut ala wujuhihinna? Bukan maknanya setengah orang daripada ayat ni daripada kepala tu tudung muka gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Sebab dalam ayat tu dia sebut juyub. Dia boleh sebut juyub. Ni belahan ni kena tutup. Daripada tudung kepala ni, bahagian bawah ni tutup gini. Ni kan? Dia tak boleh sebut ke tutup muka? Boleh. Tak sebut tu menunjukkan muka tak termasuk. Gitu. Tak termasuk. Allah sebut dari situ. Kecuali yang zahir. Satu. Yang zahir tu apa? Kalau kita tengok pendapat ulama daripada zaman sahabat sampai sekarang ni, jumhur. Ada juga yang tidak berpendapat begitu. Kita pun terima. Kita pun hormat juga pendapat mereka. Tapi yang lebih kuat dari segi hujah, dari segi dalil. Jadi yang zahir itu memang boleh dibuka. Lepas tu Allah suruh tudung. Maknanya kepala ni aurat lah. Daripada kain tudung kepala tu, ditudung ni bahagian leher. Belahan leher. Gitu. Itu Ibnu Hazm faham. Betul lah dia faham tu. Allah boleh sebutkan tudung ini. Kenapa dia tak boleh sebut tudung muka? Kalau tudung muka tu memang perlu ditudung. Gitu maksud. Cara nak faham. Ini dalam kitab dia. Baik. Ini untuk umum, untuk kita ni. Bukan cerita orang dahulu ni. Untuk kita ni, hukum ni. Jadi mana boleh dilihat? Tidaklah pula kata keadaan terbaik bagi wanita itu ialah dia tidak melihat orang lain tidak melihat. Itu susah menyukarkan kehidupan dan bercanggah dengan salah satu asas ajaran Islam, prinsip ajaran Islam, iaitu kemudahan. Al-yusr. La yuridullahu bikumul yusr. Bikumul usr. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr, kan? Ayat itulah asasnya. Jadi itu semua susah. Susah, terutama kalau berurusan, berniaga. Macam mana nak berurusan dengan orang tutup muka langsung, tak tahu apa siapa ni. Nanti kalau tak kena apa-apa, nak balikkan barang tu, dinafikan pula. Bukan saya tadi. Mana kita tahu dia? Dengan sebab itu, terutama dalam urusan muamalah, perlu muka tu. Itu bercanggah dengan hikmat kehidupan tu sendiri. Dan kita tengok orang kalau pakai tudung muka, susah nak makan pun susah nak makan. Kena bawa ke bawah ni. Kesian lah, jadi susah. Tapi nak ceritanya manusia dengan agama ni kan, bila dia terima kan, dia merasa tak susah pun. Yang buat gitu dia rela hati, tak apa bagi dia. Tapi pada hakikatnya menyusahkan juga. Agama tidak menyusahkan sampai begitu. Sebab itulah ramai ulama-ulama yang mengatakan tidak. Itu tu memang illa tu kan. Kecuali dah tu. Kecuali dah. Mana boleh tengok lah. Banyak sangat keperluan kita untuk melihat itu. Dalam banyak keadaan. Banyak keadaan kes. Nak jadi saksi lah. Nak jadi peniaga, penjual atau pembeli lah. Banyak masalah akan timbul kalau tak tahu siapa yang berurusan itu. Jadi itu semua bercanggah dengan ayat ini. Bercanggah dengan ayat ini. Teruskan.
ataupun orang lain pula nak baca, takut penat sangat, silakan orang lain baca pula daripada sini. Saya lah Maulana. Firdaus. Daripada Indonesia. Indonesia dekat mana dah? Ya, betul. Di Sumatera. Sumatera. Silakan. Daripada sini ya. Silakan. Hadis contoh ketiga di atas juga bercanggah dengan sekian banyak hadis dan athar yang sahih. Lihat sebahagian daripadanya di bawah ini. Jabir bin Abdullah meriwayatkan katanya, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yawm al-'id fabada'a bis-salati qabla al-khutbati bighairi tawakki'an 'ala Bilal." Ya, putus tadi. Tak apa, boleh. Putus, saya tak dengar. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطات النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن من أقرطاتهن وخواتمهن. Ya, silakan. Bermaksud, aku menyaksikan salat hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memulakan dengan salat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamat. Kemudian bertelekan di atas Bilal, lalu berpesan kepada para hadirin supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Baginda juga menasihati dan mengingatkan mereka, kemudian berjalan sehingga sampai kepada kawasan wanita. Mereka juga dinasihati dan diberikan peringatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bersedekahlah kamu, karena kebanyakan daripada kamu akan jadi kayu api neraka. Ketika itu bangun seorang wanita yang berada di tengah kumpulan wanita yang hadir. Berjeragat kedua belah pipinya. Dia terus bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Jawab baginda, "Karena kamu banyak mengadu dan tidak mengenang budi suami." Kata Jabir. Maka mereka pun mula bersedekah dengan memberi perhiasan-perhiasan yang dipakai mereka. Anting-anting dan cincin-cincin dicampak mereka ke dalam kain Bilal. Hadis riwayat Muslim, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan Abu Awanah di dalam mustakhrajnya. Teruskan. Di dalam hadis ini tersebut bahawa Jabir nampak kedua belah pipi wanita berkenaan berjeragat. Jika mukanya bertudung, masakan Jabir nampak jeragat pada kedua-dua belah pipinya. Ini menunjukkan wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai tudung muka. Jika ia satu yang wajib dan muka wanita termasuk aurat yang tidak harus dilihat oleh lelaki, tentu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegurnya. Kalaulah keadaan terbaik bagi wanita dan lelaki ialah masing-masing daripadanya tidak melihat dan nampak satu sama lain, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan keadaan itu berlaku. Ya. Teruskan. 2. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha bighalasin fayansarifna nisa'ul mu'minina la yu'rafna minal ghalasi aw la ya'rifu ba'duhunna ba'dha. Bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
selalu bersembahyang subuh pada waktu ghalas, iaitu di awal waktu subuh. Wanita-wanita mukmin keluar dari masjid dalam keadaan mereka tidak dikenali kerana waktu ghalas masih gelap di awal waktu subuh, atau dalam keadaan sebahagian mereka tidak mengenali sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan mereka tidak mengenali satu sama lain bukanlah karena mereka memang tidak kenal atau karena muka-muka mereka tertutup dengan tudung muka dan sebagainya, tetapi karena waktu itu masih gelap. Kalau tidak gelap, tentulah mereka kenal karena muka mereka akan kelihatan. Teruskan. Ketiga, Bukhari, Muslim dan lain-lain dengan sanad masing-masing meriwayatkan kisah seorang sahabiyah bernama Subaiyah binti Al-Harith. Subai'ah. Kisah seorang sahabiyah bernama Subai'ah binti Al-Harith Al-Aslamiyah. Dia istri Sa'ad ibn Khawlah, salah seorang sahabat ahli Badar. Sa'ad meninggal dunia pada Haji Wada' ketika Subai'ah sedang hamil. Tidak lama selepas kematian Sa'ad, Subai'ah bersalin. Setelah suci dari nifas, Subai'ah berjanguk supaya dilamar orang. Abu As-Sanabil bin Ba'ka datang menemuinya, lalu berkata kepadanya, "Kenapa saya nampak awak berjanguk ni? Barangkali engkau mahu berkahwin? Demi Allah, engkau tidak boleh berkahwin selagi tidak melepasi 4 bulan 10 hari, kata Subai'ah. Bila dia berkata begitu kepadaku, aku berkemas diri pada petang hari, lalu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya baginda tentang kedudukanku. Jawaban baginda kepadaku ialah, iddahku telah pun habis semenjak aku melahirkan kandunganku. Itu anakku lagi. Baginda menyuruh aku berkahwin jika aku mau. Hadis ini menunjukkan Subai'ah muncul di hadapan Abu As-Sanabil dalam keadaan berjanguk. Sedangkan Abu As-Sanabil bukan mahramnya. Dia bahkan terbilang dalam orang-orang yang masuk meminang Subai'ah juga selepas itu. Sekiranya Subai'ah bertudung muka, tentu Abu As-Sanabil tidak dapat mengetahui sama ada Subai'ah berjanguk ataupun tidak. Sekejap ya Firdaus. Berdasarkan setengah-setengah hadis, setengah ulama menyimpulkan, mengatakan bahawa Abu Sanabil ini kemudian berjaya mengahwini Subai'ah. Dia yang jadi suami Subai'ah. Bukan sekadar dia meminang saja, tidak. Dia berjaya dalam pinangannya tu, termasuk dalam beberapa orang yang meminang, akhirnya Subai'ah memilih dia. Jadi dia ni suami. Tentu dah bukan mahram. Kalau mahram macam mana nak kahwin? Gitu maksudnya. Teruskan. Secara tidak langsung ia menunjukkan muka wanita bukan aurat. Tidak dilihat lelaki bagi Subai'ah bukanlah satu keadaan yang terbaik untuk seorang wanita. Yang keempat, kalau dia tidak berjanguk, berarti mungkin tak ada orang yang tahu tentang dia. Tak tahu dia tu secantik mana atau macam mana, tak tahu. Jadi kalau dia tutup semua muka dia, mana dia nak tahu berjanguk atau tidak berjanguk, kita kata pakai bedak atau tidak pakai bedak dan sebagainya, pakai celak mata ke tidak, mana nak nampak. Jadi ini menunjukkan tidak begitu. Boleh pun dilihat jika perlu. Untuk dilamar oleh lelaki, boleh. Tidak pula dikatakan situ keadaan yang terbaiknya tidak dilihat. Padahal ini bukan semasa nak meminang tu, belum lagi, sebelum itu lagi. Dah lihat dah. Ini semua berlaku dengan pengetahuan Nabi SAW. Jadi di mana hadis tadi? Teruskan Firdaus, baca. Yang keempat, boleh saya bercelah Maulana? Ya, silakan. Mungkin sahabat-sahabat kita khusus Indonesia ni tak faham apa maksud berjanguk ni. Ya, betul. Firdaus faham ke tidak berjanguk? Tak faham Maulana berjanguk.
bersolek lah, bersolek. Bersolek boleh Berhias. faham? Berhias. Bersolek boleh paham lah. Bersolek paham. Berhias, Ah, berhias. Berhias paham. Berhias, bersolek. Macam kalau orang zaman sekarang ni, dia pakai gincu ke misalnya. Itu di bahagian muka lah. Nampak dia tu berhias. Ataupun make up lah, pakai make up lah kalau kita kata zaman sekarang ni. Begitu. Itu berjanguk. Ya. Saya ingat faham tadi ya. Berjanguk tu sebenarnya lebih popular bahasa Kelantan sebenarnya. Tapi saya tengok dalam kamus Dewan pun sudah ada berjanguk. Saya rasa lebih tepat itu. Kalau kata pakai make up tu ada baru sekarang, make up yang ada macam sekarang ni. Kalau kata bersolek, ya boleh bersolek, boleh. Boleh juga. Boleh. Adakah tu tabarruj Maulana? Tabarruj lain. Mungkinlah sebahagiannya boleh. Yang tak boleh tabarruj wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Itu tak boleh. Kalau berjanguk tidak sebagai berjanguk ataupun cara jahiliyah, itu tidak mengapa. Masih boleh lagi. Di bahagian yang nyata itulah. Misalnya bahagian tangan, bahagian muka, itu pun masih boleh lagi. Kalau tabarruj dengan makna umum gitulah. Jadi Boleh. kalau berjanguk ni bahasa Arab dia apa Maulana? Berjanguk ni Baik, kita bahasa Arab. Sekejap ya, kita tengok teks dia. Saya nak tunjuk teks dia. Ni cuba tengok. Subay'ah bint al-Harith falamma ta'allat min nifaq tajammul. Ni, apa teks dia? Tajammalat lil khuttab. Beliau berjanguk atau berhias atau bersolek untuk peminang. Untuk peminang. Kalau ada sesiapa yang berkenan dengan dia, itu. Tajammalat. Tapi tajammalat ini kalau kita kata pakai tudung seluruh tubuhnya tak akan nampak tu. Yang paling jelasnya kalau di muka itulah. Illa ma zahara minha. Di situlah yang nampaknya. Tentu sekali bahagian lain tertutup kan. Bahagian lain tertutup. Jadi yang dilihat oleh Abu Sanabil bin Ba'kak ni, kira-kiranya bahagian muka lah ni. Abu Sanabil bin Ba'kak. Rajul min bani abdid dar. Tajamman. Tabarruj itu kurang sesuai sikit. Tajammul lah. Tazayyun. Boleh juga tazayyun. Ini teks dia. Saya sengaja tak masukkan teks itu. Satunya sebab tidak takut jadi panjang. Yang kedua mungkin satu riwayat dengan satu riwayat itu ada berbeza sedikit sebanyak ya. Tapi itulah maksudnya. Boleh? Jelas? Ya, jelas. Jelas. Okey. Kalau begitu Firdaus nak baca lagi ke atau macam mana? Nak bagi orang lain pula? Boleh, Firdaus boleh? Ya. Tak pernah, okey? Boleh baca, teruskan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna rajulan marrat bihim ra'atun fa ahdaqa basarahu ilaiha famarra bijidarin famarasa wajhuhu fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wajhuhu yusilu daman. Fa'ata Rasulullah. Sepatutnya ni salah baris. Fa'ata Rasulullah. Mengantu yang pergi menemui Rasulullahnya. Jadi maf'ul. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wajhuhu yusilu daman. Faqala ya wajhuhu yusilu. Boleh. daman. Teruskan. Faqala ya Rasulullah inni fa'altu kadha wa kadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi'abdin khairan ajjala 'uqubata dhanbihi fid dunya wa idza arada bihi ghayra dhalika amhala 'alaihi bi dhunubihi hatta yuwafa biha yaumal qiyamati ka'annahu 'ayrun. Bermaksud, sesungguhnya ada seorang wanita lalu di hadapan seorang lelaki, sambil berjalan lelaki itu membidiknya sehingga mukanya terhentuk ke dinding dan berdarah.
Dalam keadaan mukanya berdarah, dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melakukan begini-begini." Aku telah ni, telah. Silap Telah. Aku telah melakukan begini-begini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mahukan kebaikan untuk seorang hamba, dia akan Seseorang. Mana-mana. apabila Allah mahukan kebaikan untuk seseorang hamba, dia akan menyegerakan balasan dosanya di dunia. Dan apabila Allah tidak mahukan begitu untuknya, dia akan membiarkannya dengan dosa-dosanya hingga ia menemui dosa-dosa. Menemui dosa-dosanya pada hari kiamat nanti sebesar bukit Air, nama sebuah bukit di Madinah. Hadis riwayat At-Tabrani. Setelah mengemukakannya, Al-Haythami berkata, sanadnya elok. Lihat Majma'uz Zawaid juzuk 10 muka surat 192. Hadis ini menunjukkan wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya tidak memakai tudung muka. Ada di antara mereka agak cantik, kecantikan yang menarik perhatian lelaki dan membuatnya tanpa sadar terlanggar dinding sehingga berdarah mukanya. Walaupun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak mewajibkan wanita memakai tudung muka atau melarang mereka daripada keluar rumah. Jadi ini di mana hadis tadi itu yang kata keadaan terbaiknya wanita tidak melihat lelaki, lelaki tidak melihat wanita. Rasulullah tidak mewajibkan itu, takut jadi susah lah. Nak pergi mari susah lah jadi. Kerana cantik saja jadi susah nak pergi mari. Itu tak patut lah. Walaupun orang tu telah berdarah muka tu terantuk ke dinding tu, kerana melihat wanita tu kiranya agak cantik lah. Tapi Nabi SAW tetap tidak mewajibkan. Kenapa? Mengambil kira yang lebih umum lagi. Kepentingan dan keperluan hidup tu banyak. Wanita pun perlu juga. Kalau tidak jadi susah lah. Baik. Teruskan. Firdaus, teruskan. Yang kelima ni. Anda telah melihat jawapan kepada soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan terbaik untuk wanita, dan ia disokong serta ditakrirkan pula oleh baginda. Jawabannya ialah mereka tidak dilihat oleh lelaki, atau berdasarkan sesetengah riwayat yang lain, ia tidak melihat lelaki dan lelaki juga tidak melihatnya. Tetapi sayang sekali, karena semua riwayat yang mengandungi jawapan yang diajarkan oleh Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali seperti itu adalah maudhu', paling baik ia dhaif sangat. Paling baik pun, sepatutnya sini, paling baik pun. Kalau kita nak simpan sedikit, paling baik pun ia dhaif sangat. Jadi tak boleh nak pakai jugalah. Teruskan. Sekarang mari kita lihat satu riwayat sahih yang bercanggah dan bertentangan sama sekali dengan riwayat contoh ketiga di atas. Fatimah As-Su'ra, anak Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala wajah. Radhiyallahu an. 117 Hijriah. Pula telah bersikap sebaliknya. Fatimah sangat terbuka dengan lelaki. Fatimah sangat terbuka dengan lelaki asing. Beliau bahkan tak kisah pun dilihat lelaki asing dan melihatnya, walaupun dalam keadaan memakai barang-barang kemas dan alat-alat perhiasan. Ibu Sa'ad di dalam Tabaqah Al-Kubra meriwayatkan, kata beliau, Akhbarana Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus, haddatsana Zuhair, haddatsana Urwah bin Abdillah ibn Kushair annahu dakhala ala Fatimah binti Ali bin Abi Talib qala fara'aitu fi yadayha masakan ghiladan fi kulli yadin ithnaini qala wa ra'aitu fi yadiha khataman wa fi 'unuqiha khaytan fihi kharaz qala fasa'altuha anhu faqalat
innal mar'ata la tashabbahu birrijal. Bermaksud, Urwah bin Abdullah bin Kusyair meriwayatkan bahawa dia pernah masuk menemui Fatimah binti Ali bin Abi Thalib. Katanya, aku melihat pada kedua belah tangannya ada gelang yang tebal. Pada setiap tangannya ada sepasang. Ini dua-dua gelang. Katanya lagi, aku melihat di jari tangannya ada cincin dan di lehernya pula ada kalung daripada manik. Urwah berkata, aku bertanya beliau, yakni Fatimah, tentangnya. Jawab beliau, sesungguhnya orang perempuan tidak boleh menyerupai lelaki. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, juzuk 8 muka surat 466. Teruskan. Soalannya ialah adalah Fatimah binti Ali tidak mengetahui hadis. Adakah? Bukan adalah, adakah? Soalannya ialah, adakah Fatimah binti Ali tidak mengetahui hadis contoh ketiga di atas? Atau hadis itu tidak pernah wujud dan tidak pernah diketahui masyarakat awal Islam? Atau bukan begitu ajaran Islam sebenar yang diwarisnya daripada kedua ibu bapaknya dan juga generasi sahabat radhiyallahu anhu? Itu cuba kita fikir, tanya. Dia tak tahu ke hadis Fatimah? Hadis ayah dia sendiri. Bahawa keadaan terbaik bagi lelaki ialah dia tidak melihat orang lain pun, lelaki lain pun tidak melihatnya. Cuba tengok sekarang ni. Dia tak tahu ke? Kalau dia tahu, tak akan dia akan buat begini. Atau hadis tu tak pernah wujud. Macam mana dia, Sayyidina Ali tak pernah cerita pun macam tu. Ini menunjukkan dia ada-adakan kemudian. Pada waktu itu, dia ni meninggal dunia pada tahun 117. Maknanya dalam masa sampai ke masa itu, dia tak pernah tahu pun wujudnya hadis seperti itu. Kerana itu dia tak ikut pun. Atau kalau yang dia tahunya ajaran Islam sebenarnya bukan begitu. Itulah yang diwarisi daripada kedua ibu bapanya. Bapanya Ali, ibunya bukan Fatimah. Ibunya iaitu dia ni adik-beradik ataupun seibu sebapa dengan Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Itu. Ni Fatimah As-Sughra ni adik-beradik dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Ibu dia tu hamba. Hamba. Kemudian dijadikan isteri oleh Sayyidina Ali. Selepas Fatimah. Selepas Fatimah isteri dia. Semasa Fatimah tu dia tak kahwin dengan sesiapa pun. Selepas itu baru kahwin dengan ramai lagi yang lain. Antaranya Asma binti Umais. Ini anak dia dengan itu mak Muhammad ibn al-Hanafiyah itu. Jadi cuba tengok. Dia sendiri pakai macam ni. Terbuka sangat, cuba tengok. Orang nampak pakai gelang macam tu. Jadi bila nampak pakai gelang, mungkinlah kalau kita kata daripada sinilah setengah-setengah ulama tu mengatakan bahagian lengan itu pun lengan itu. Janganlah terbuka tu lengan. Kalau sekadar gini-gini nampak sikit-sikit gini, masih dimaafkan. Boleh lagi. Kalau tidak dia nak nampak gelang macam mana? Ni asar sahih. Nak nampak gelang macam mana? Kalau katakanlah ni hujung baju ni menutupi gelang, dia nak nampak gelang macam mana? Gelang tu tebal ke tidak disebut tu. Berapa gelang tu sebelah-sebelah tangan tu. Dia boleh sebut semua. Macam mana? Kalau kita kata pakai kalung itu, bolehlah kita kata di atas pakaian, di atas baju dia pakai kalung ikut luar ni. Yang di dalam tu kita tak tahu lagi. Macam mana? Yang di luar tu yang nampak tu, nampaklah ikut mana-mana pun perhiasan itu. Bukan sekadar tengok tuan saja. Tengok tuan dengan perhiasan sekali. Dan ini anak Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali. Takkan dia tak tahu dekat sangat tu dengan Sayyidina Ali tu. Walaupun dia tidak ada meriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Tak ada. Dalam mengikut ulama-ulama rijal hadis tak sempat pun. Tapi ikut mana-mana pun dekat sangatlah dengan Sayyidina Ali tu. Dia sempatlah dengan ayah dia. Cuma meriwayatkan daripada ayah dia tu tak ada lah. Meriwayatkan daripada Nabi SAW pun tak ada. Tapi daripada sahabat ada. Daripada sahabat, sahabiah dan sahabat lain dia ada riwayat. Maknanya ini tabi'in peringkat awal tu.
Jadi macam mana nampak cincin di jari dia, menunjukkan tangan ini tidak aurat lah. Itu kita tak bincang banyak lagi. Kalau kita bincang dengan lebih detail lagi tentang masalah ni, banyak lagi lah. Jadi oleh kerana saya sekarang ni kita tidak utama tentang aurat tu, nak ceritanya, nak bahas hadis tadi tu, yang kata lebih baik bagi wanita ni tidak melihat lelaki asing dan lelaki asing tidak melihatnya. Cuba tengok dalam riwayat ni. Ada Sayyidina Ali ni menerima tetamu dan tetamu tu tengok dia dalam keadaan begitu. Apa kita nak kata? Menunjukkan semua tu, hadis tu tak ada lah. Kalau ada, tentu dia tak buat begini. Gitu ya. Itu cara nak faham. Tapi kita kata, kalau macam kalung tu, tentulah tidak nampak kalung tu dalam keadaan terbuka bahagian atas. Leher dia ni tentu tidak begitu. Sebab apa? Kita faham daripada Quran tadi, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Jadi bahagian ini tentu sekali tertutup. Ada juga kan orang pakai kan, kalung ni dia sebelah luar baju ni pun dia pakai lagi, dia nampak. Itu boleh berlaku. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi ini menunjukkan semua hadis-hadis berkenaan dengan itu. Kononnya dengan cara begitu perempuan itu dididik, berarti dia dididik dalam keadaan yang terbaik. Itu akan menjadikannya wanita yang terbaik, terpilih. Wanita misali contohnya. Tidak begitu. Ajaran Islam. Ada kita tengok tadi contoh berapa banyak. Jadi itulah yang dikatakan bercanggah dengan Quran dan bercanggah dengan hadis dan athar yang sahih. Jadi bila bercanggah tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Itulah saja. Boleh faham ke? Faham. Jadi kalau saya nak bubuh teks ini lain kali lah. Ni teks ni. Ni teks daripada ni Sahih Bukhari ni. Dalam Sahih Bukhari dan lain-lain ada sebut ni. Cerita Subayyah tadi. Ya, sila ada nak tanya apa-apa silakan. Saya tanya Maulana. Ya, silakan. Saya ada jumpa satu tulisan ni. Syekh Al-Albani itu punya satu kitab Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah. Ya. Ya, seingat saya kesimpulan dia memang sampai beliau menyebutkan tidak ada ulama di kalangan para sahabat yang beliau jumpai mewajibkan pakai cadar lah orang sebut di Indonesia. Niqab. Iya, betul. Jadi tidak seorang pun sahabat yang mewajibkan hal itu, kata beliau. Tapi beliau pun menyebutkan lebih utama dan lebih mulia bagi wanita untuk menutup wajah. Itu pandangan beliau lah. Tetapi saya pernah dapat beliau pernah berdebat dengan ulama di Saudi lah. Karena Saudi banyak rata-rata pakai niqab. Betul. Jadi cuman ulama Saudi ini ya juga membantah gitu. Di tempat di Sumatera ini juga ada dulu yang seperti itu. Ada salah seorang al-hadis di Jakarta. Kemudian ada pula seorang ulama di Sumatera ini asalnya dari Madinah, belajar tahun 85 tamat S2. Ulama di Sumatera ini bilang tak wajib, tapi wajib, dari Jakarta ini wajib. Tapi manakala dia tengok dalil-dalil yang dikemukakan, memang kuatlah yang tak wajib. Cuman pertanyaannya, apa hukum Maulana bagi suatu tempat, suatu bi'ah lah, satu lingkungan, suatu masyarakat lah, di mana mereka memandang wajib. Di tempat itu pendapat mereka wajib. Jadi manakala kita pergi ziarah ke sana, apakah seeloknya kita pakai cadar atau bagaimana begitu? Mungkin di satu tempat itu, mudah-mudahan Maulana paham bahasa saya, satu masyarakat itu wajib bagi mereka, satu kompleks lah, satu bi'ah, satu lingkungan. Kita datang berkunjung ke sana, itu eloknya kita masih mengamalkan tak wajib ni atau seperti apa Maulana? Ya.
Terlebih dahulu saya nak tunjuklah ya. Apa ni? Kitab yang disebut oleh saudara kita Firdaus ini kitabnya. Ini. Nampak ke ni? Nampak ke kitab ni? Nampak. Ini kitab. Hijabul Jilbab. Jilbabul mar'atil muslimah fil kitab was sunnah. Ini yang dimaksudkan oleh saudara kita itu. Kalau kita lihat satu lagi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau di Malaysia ni orang lebih suka ikut cara dia tu, dan saya rasa saya pun banyak sependapat dengannya dalam masalah ini. Ini kitabnya. Di dalam Fatwa Mu'asirahnya beliau ada bincangkan. Yang saya sebut tadi antaranya itulah. Ini tentang dalil-dalil kashful wajhi wal kaffain madhhab jumhuril fuqaha. Itu sebab saya sebut tadi jumhur fuqaha, bukan dia saja sebut, ramai lagi orang lain sebut. Kemudian disebutkan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan lain-lain. Jumhurnya mengatakan itulah tidak aurat, tidak aurat. Di dalam ni dia nukilkan tulisan Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Dia sebut batin qadamain laysa bi'aurah di sini. Muzani berkata al-qadaman laysa bi'aurah. Muzani ni murid Syafi'i lah. Murid Syafi'i. Jadi dia banyak disebutkan di sini. Okey, tak apa. Ini dalil-dalil orang yang mengatakan boleh membuka muka dan dua tapak tangan itu. Dua tangan lah maksudnya, sekali bahagian dalam dan luarnya boleh. Kemudian yang saya naknya di sini ya, banyak dalil-dalilnya, saya sebut sebahagian sahaja daripadanya yang saya fikir antara yang paling kokoh lah. Kalau yang lain-lain mungkin ada orang boleh takwil begitu begini kan. Macam hadis Khathamiyah dengan Fadl bin Abbas ni ada juga orang takwil. Jadi itu sebab saya tak kemukakan yang itu. Baik. Yang saya nak sebutnya sekejap ya. Cuba tengok di sini. As-sahaba yastaghribun lubsan niqab. Sahabat-sahabat menganggap asing sebenarnya tudung muka ni. Betul lah macam saudara kita sebut tadi, Syekh Albani pun sebut gitu, betul lah. Bal thabata fi sunnah ma yadullu ala anna lubsal mar'ah lin niqab idza waqa'a fi ba'd al-ahyan. Kalau ada di dalam sunnah lah, dalam hadis tersebut ada perempuan memakai niqab lah pada masa itu. Itu adalah suatu perkara yang ganjil, yang menarik perhatian ramai dan menimbulkan persoalan dan pertanyaan, kenapa dia pakai tudung begitu? Ini antara buktinya. Ini antara buktinya. Kemudian disebut lagi dari segi muamalahnya, memastikan kita mengenali tuan orang yang berurusan itu, macam yang saya sebut tadi lah. Kemudian dia kemukakan secara adil dalil-dalil orang yang mengatakan wajib memakai niqab itu pun mereka ada dalil juga. Kita pun perlu hormati juga. Cuma kita disebut ini muka dan tapak tangan ini tak termasuk itu kecuali ma zahara minha. Inilah mazhab jamaah sahabat. Cuba tengok ni. Hadis idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu tadullu an-nusus, kata dia, nas-nas dan fakta sejarah yang begitu banyak menunjukkan kebanyakan wanita di zaman Nabi fi asrin nubuwah lam yakun munaqibat. Mereka tak pakai niqab itu, kecuali jarang sekali kalau ada. Bal kunna safiratil wujuh. Bahkan mereka itu mukanya terdedah. Ini mengikut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia ni. Antaranya ni tak apalah, itu yang saya nak sebut berkenaan dengan apa yang saudara kita Firdaus sebut tadi. Kalau pergi ke tempat itu, saya rasa untuk tidak menimbulkan kekecohan adalah lebih baik jaga suasana itu.
Dan bagi saya lah, tidaklah kata tidak tutup muka tu di setiap tempatnya lebih baik. Tidak. Dalam di tempat-tempat yang bahaya sebenarnya, kalau terdedah begitu, walaupun di negara-negara Islam pun tidak semestinya terjamin, tidak semestinya terjamin. Jadi elok juga pakai itu. Bukan kita kata tak ada keharusan langsung, tidak. Bahkan ada pun yang pakai begitu. Dan di tempat-tempat tadi, tengok keadaan lah. Kalau kebijaksanaan kita fikir, perlu kita kalau tidak menjadi kesalahan lah di tempat itu, tidak sampai dikenakan hukuman, elok juga kita tunjukkan kepada masyarakat di situ cara yang lain supaya mereka terfikir. Masih mungkin ada pendapat lain, kalau ditanya bolehlah diceritakan, kami pakai pendapat ini. Boleh. Dengan begitu akan terbuka sedikit fikiran tu. Kalau tidak, jadi dia ingat sesoalan yang semua sepakat begitu. Jadi dari satu segi, kalau ada hikmahnya, kita membuka muka itu, walaupun di tempat itu, kalau tidak menjadi kesalahan, tidak menimbulkan kekecohan, ada baiknya bagi saya. Untuk masyarakat dia mengetahui bahawa di sana ada beberapa pandangan dalam masalah ini. Bahkan itu pendapat jumhur ulama. Lebih kuat lagi kalau nak kira dari segi dalilnya. Sebab itulah Syekh Albani, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan ramai lagi yang lain-lain pun berpendapat begitu. Berpendapat begitu. Tapi kalau menimbulkan fitnah, menimbulkan kekecohan, itu tak perlulah ikutlah seperti itu tempat itu. Dia kena ada pihak lain lah, pihak ulama ke atau apa ke, ahli fikir ke, pihak antara kerajaan ke, cuba bertukar-tukar budaya itu, perkenalkan supaya lebih terbuka sedikit di tempat negara-negara Islam yang tertutup itu. Mungkin cara itu boleh dipilih, tak mestinya secara individu. Secara penulisan juga diperbanyakkan, lama-lama akan sampai juga kepada mereka. Kemudian kalau mereka tak mahu guna juga, itu terpulang. Terpulang. Begitu. Itulah bagi saya. Bagi saya. Seperti kalau di tempat kita ni, Malaysia ke Indonesia tidak pelik. Tidak pelik kalau ulama pun pakai baju batik misalnya, tak pakai kupiah semasa mengajar, tak pelik. Tapi di setengah-setengah negara begitu. Jadi itu terpulang kepada kebijaksanaan kita lah. Semasa berada di sana tu, kalau sampai orang jadi menganggap berasa tawar, tak ada nilai harga ilmu kita tu, kita itu kena jaga juga. Itu menimbulkan fitnah lah. Tapi kalau tidak, elok juga didedahkan supaya orang terfikir kenapa begitu. Bukan suatu perkara yang wajib ya. Kalau nak mengajar agama kan mesti kena pakai kupiah. Mesti. Tak mesti. Tak mesti. Untuk sekadar menunjukkan itu, cukup. Boleh kita buat begitu. Tapi itu bergantung pada keadaan lah. Tengok keadaan. Saya tidak kata terbaik dalam keadaan itu kita buat cara kita yang kita pilih, atau pilih cara, tengok keadaan. Bergantung kepada keadaan. Walau bagaimanapun usaha untuk memahami satu sama lain, untuk mengetahui keluasan agama Islam, mazhab-mazhab ni, pandangan-pandangan yang ada banyak, elok sekali ada kepelbagaian itu, pendedahan-pendedahan seperti ini. Begitulah. Tapi kadang-kadang ialah, walaupun Syekh Albani itu pengaruhnya besar juga di kalangan orang Saudi, memang dia pun jadi Syekhul Hadis di sana yang pertama, di Jamiah Ahmadiyah tu. Tetapi bukan semuanya pendapat dia diutamakan dalam masalah ni. Tidak. Yang saya tahunya begitu. Tidak. Tetapi dia seorang ulama yang terbuka, bebas, dia tak kisah. Dia akan keluarkan pendapat dia. Walaupun orang tak setuju, dia tak kisah. Dia kira apa yang dia faham. Apa yang dia faham. Mungkin orang di situ tidak selesa dengan pendapat dia ataupun menolak pendapat dia. Tak jadi masalah. Orang di tempat lain banyak lagi boleh terima dengan senang hati. Jadi saya rasa masa kita pun dah lewat. Jadi sekadar itulah dulu untuk hari ini ya. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.